Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa bishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatana min lisanana yafqahu qawlana. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillah. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, duduk kita lagi dalam satu jamaah majlis ilmu dengan keselamatan, kesihatan dan kerahmatan. Amin insya-Allah. Baik. Malam ini kita sambung muka surat yang keempat, kitab Hikam Ibn Ata'iyah dalam perenggan yang kedua. Betul? Dan disebut di situ perenggan yang kedua, dan tanda bahawa Allah telah mendudukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha kasab. Baik, kita dah habis dalam perenggan yang pertama. Iradatuka at-tajridu tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asba' min asyahwatil khafiyah. Habis dah yang tu. Dan hari ini perenggan yang kedua ini masuk dalam perenggan yang kedua dalam Hikam Ibn Ata'iyah, iaitu iradatukal asbabu. Yang tu dia kata tadi tu. Tanda bahawa Allah telah mendudukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha kasab. Ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid. Itu yang tidak berusaha kasab. Inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Apabila Tuhan memudahkan bagimu keperluan hidup dari jalan yang tidak tersangka. Nampak? Jadi seorang manusia itu berada di dalam keadaan tajrid. Yang hari itu orang asbab nak jadi tajrid. Hari ini seorang ini berada dalam golongan tajrid. Apa itu golongan tajrid? Golongan yang mana Allah dah tetap, kita ambil dah itu, kan? Allah dah tetap bagi dia kehidupan dia, tak ada masalah bagi dia, maka dia jalan je. Tak perlu dia susah payah. Rezeki dia dapat dengan senang lenang, alhamdulillah. Itu dalam keadaan tajrid, dan dia boleh melakukan ibadah kepada Allah tanpa ada halangan. Tanpa ada halangan dari segi dunia dia, dari segi sekeliling dia, tak ada halangan. Jadi dia menjalankan ibadah dia tanpa halangan. Apabila Tuhan memudahkan bagimu, bagi dia itulah, bagi kita, keperluan hidup dari jalan yang tidak tersangka. Baik. Contoh. Satu hari kita pergi bawa RM10 nak makan dekat kedai tengah hari. Duk bayang RM10 tu boleh ambil gulai kas 9, kan? Sayur sikit, ayak kopi air, kan? Bolehlah takat RM10. RM10 sahaja bawa. Bila kita dah ambil gulai 9, makan, alhamdulillah semua settle. Orang Melayu memang macam tu. Kita makan dulu baru bayar. Kan? Patut kita bayar baru makan. Sepatutnya. Baik. Jadi bila makan selesai, tinggal tulang lah ikan 9 tu. Mangkitlah nak pergi bayar basuh tangan. Apa cashier tu kata? Pakcik, yang pakcik punya tu bayar dah. Itulah yang bermaksud rezeki yang tidak tersangka. Dari dalam keadaan kita tak perlu bersusah payah mengeluarkan duit RM10 tadi tu. Tak. Lepas tu dia kata, pakcik nak pergi mana? Nak balik lah. Tak ni, bungkusan ni. Hak pakcik tak mau, hak pakcik ni tak mau ke bawa balik? Bila saya bungkus ni ada gulai 9 juga, 2 ekor sekali dengan orang rumah sekali dia bungkus. Kawan tu bagi tanpa bagi tahu siapa dia. Nampak?
Jadi kita nak kira lagu mana rezeki tu, tanpa bayar pun duit, tanpa sedikit pun nilai. Hak RM10 tu entah-entah dapat daripada mana pun tak tahu. Kita bawa RM10 tu hasil daripada pencen lah katakan. Dalam hati kita, Allah tak terusik RM10 ni, boleh buat makan tengah hari esok kan. Penat tu tunggu pencen, bukan senang nak tunggu pencen kan, sebulan sekali boleh esok pula makan. Itu yang disebutkan sebagai rezeki tidak tersangka, la yahtasib. Yang kita baca selalu tu, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kita tengok masuk dalam apa ni, masuk dalam tajuk yang satu lagi nanti kalau sempat habis. Maka kita berada dalam keadaan tidak tersangka. Kalau kita nak tengok kekurangan dan banyak, kita kurang dan orang lain dapat banyak, kita dapat banyak dan orang lain dapat kurang, semua itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dalam keadaan kita kurang, dalam keadaan kita banyak. Yang pentingnya adalah dengan keadaan tanda bersyukur. Dan semuanya kita kena ingat datang daripada Allah. Tetapi kadang-kadang manusia ini apabila berada dalam keadaan tajrid, yang ni sebab Ibn Athaillah kata kadang-kadang timbul perasaan sombong. Jadi sombong macam mana? Dia dah selesai masalah dia semua. Macam tadi, dah bagi, dah kenyang, dah gulaikan 9, tiba-tiba diberi lagi bungkusan untuk balik ke ahli keluarga, dia ada RM10 lagi. RM10 itu adalah untuk bekalan dia hari esok sepatutnya. Nampak? Dia tidak perlu membazir. Tidak. Bila dia nak balik ada RM10, dia kata, ada RM10 lagi ni. Mati kai kok dapat 20 apa. Sini tak ada orang tikai kok kena. Nampak? Jadi dia membazirkan duit 10 tu yang mana Allah berikan kepada dia untuk digunakan esoknya. Kemungkinan kita tak tahu takdir Allah ini, betul tak? Siapa tahu takdir Allah? Tak tahu. Tapi kebanyakan orang rasa tahu berkaitan dengan takdir Allah. Tak? Contohnya dia tikam betul. Tengok-tengok tak kena, rugi tak? Rugi. Maknanya dia daripada peringkat menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba syaitan rasuk dia supaya membazir. Nampak? Baik. Kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadinya kekurangan. Banyak, kurang, semua hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bila banyak, kita buat cara banyak. Nanti saya sebut dulu, bila kita ada duit, gunakanlah duit itu, jangan sampai boros. Kalau kita nak simpan duit, simpanlah duit itu, jangan sampai kedekut. Betul tak? Jadi orang macam ni, bila dia kurang, dia redha. Bila dia banyak, dia redha. Hati dia dalam keadaan sekata, tak ada seronok, tak ada sedih. Kadang-kadang kita duit banyak seronok, bila duit tak ada, awak pakcik, lagu ni lah, hujung-hujung bulan sebelum masuk pencen, ajak pergi mana pun tak mau, pergi masjid tak ada duit minyak dah, habis dah. Nampak? Jadi sedih. Orang yang macam ni, dia turun daripada peringkat yang tertinggi kepada peringkat yang ke bawah, berada di dalam maqam asbab seperti mana orang biasa, dalam keadaan dia tadi berada di dalam maqam tajrid. Baik. Mana dia? Kerana tetap ingat dan bersandar kepada Tuhan dan tidak berubah dalam menunaikan kewajipannya, maka apabila di dalam keadaan tajrid, kita kena ingat dalam apa jua keadaan, semua itu adalah takdir Allah. Orang yang berada dalam makam tajrid, berada dalam keadaan fikiran dia, hati dia tenang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun kepada dia, dia redha. Hari ni jadi apa kepada kita, kita redha. Sat PKP, sat selesai. Sat PKP, sat selesai. Ada orang merungut, makna dia masih belum dalam peringkat
berada dalam semuanya urusan dunia ini, urusan kehidupan ini diserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita merungut contohnya, Allah Ustaz PKP lagi. Tidak. 10 orang merungut. Macam mana virus ni? Bila nak hilang? Contoh. 20 orang merungut. Bila lah kita nak dapat vaksin? 30 orang merungut. Bila lah virus ni habis? Saya tanya, kalau 20,000 orang merungut benda yang sama, habis tak virus tu? Habis tak virus tu? Tidak. Sebab itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang datang itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Tadi kalau kita tengok kan, di antara orang putih sebut pro and kontra, keburukan dan kebaikan, semuanya datang daripada Allah. Allah bagi kebaikan kat kita dengan keadaan kita ada duit, kita senang lenang, kita lapang. Tidak. Kita bersyukur kepada Allah. Tapi hari ini Allah nak uji bahawa kesyukuran umat hamba-Ku ini di tahap mana apabila aku datangkan kepada mereka al-bala. Tidak. Jadi kita akan duduk di mana? Pada waktu tu kita baru tahu bahawa iman kita terlalu nipis sangat dengan ujian yang Allah bagi, menentukan sama ada kita itu sebenar-benar hamba ataupun tidak. Jadi orang yang benar-benar berada dalam keadaan tajrid, dia duduk dalam keadaan tajrid, maka dia akan redha terhadap setiap apa yang datang sama ada baik ataupun buruk. Syaitan sebagai musuh manusia tidak suka bila melihat manusia itu tenang. Sebenarnya tugas syaitan itu membolak-balikkan hati manusia. Tak? Kita tenang duduk sini dengar kuliah. Tidak? Tapi hati 9:30 ustaz tak habis lagi. Contoh kan? Kat pukul 10 pun tak habis lagi. Nak pergi mana? Tak tahu, tanya dia. Kan? Itu siapa yang membolak-balikkan hati manusia? Yang membisikkan benda-benda tu dalam keadaan benda baik berlaku? Syaitan. Itu janji dia. Tak, janji syaitan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sumpah syaitan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dia akan membisikkan perkara-perkara yang buruk kepada umat manusia sampai hari kiamat. Dan semua bisikannya itu adalah berunsur keduniaan. Tidak? 10:30 lagi ada berita pula. Ustaz tak habis kuliah lagi. Terlepas pula berita pukul 10. Nampak? Contoh kan. Maka itu kerja syaitan. Kena marah syaitan tak? Kita duk kena hasut tu, kita duk marah syaitan. Tidak? Yang buat tu siapa? Saya nak tanya. Syaitan hasut kita. Balik awal. Nu ada benda penting kat rumah. Tinggallah kuliah ustaz ni, minggu depan ada lagi kuliah tafsir, kan? Bulan depan ada lagi sambung. Tidak? Jadi siapa yang buat tinggal kuliah tu? Syaitan ataupun kita? Nak tanya. Kalau kita tinggal kuliah tu, yang tinggalkan kuliah siapa dia? Kita. Syaitan buat apa? Senyum. Dia pergi tak? Dia tak. Dia tak pergi. Dia bisik orang lain pula. Member pergi dah. Member tuang lah. Hamil lagi. Member tu pun kali-kali tengok member dia tak ada. Tuang juga. Siapa salah? Member dia salah. Syaitan salah tak? Tak ada. Syaitan ni bersumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti dalam surah dalam satu ayat Al-Quran sebut surah apa tu? Akhir sekali syaitan berkhutbah kepada manusia. Apa katanya secara ringkas? Dulu dia kata, apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kamu semua wahai manusia adalah janji yang benar. Tu dia kata. Dan aku yang menjanjikan kepada kamu sebenarnya tak benar. Allah bagi tahu dah ucapan syaitan ini di akhir zaman nanti, di akhir semua perkara, selepas timbangan, ucapan syaitan ini akan kita dengar di akhirat nanti. Tapi Allah
dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah rakamkan dalam Al-Quran dan kita baca. Tak? Syaitan akan berkata gitu, dan dia akan kata apa? Sesungguhnya hari ini aku tak boleh tolong hampa, dan hampa pun bukan boleh tolong aku. Nampak? Itu kata-kata syaitan dalam Al-Quran. Allah rakamkan. Bila dia nak berkata, dia tak kata lagi. Dia akan kata di akhirat nanti, selepas semua timbangan-timbangan selesai. Jadi kita baca hari ni, kita buat apa? Kita percaya ke tak? Itu satu. Sebab saya tengok kebanyakan ada orang baca, kadang-kadang tak percaya. Tak. Syaitan akan berkata begini kepada kita, tapi kita ikut tak dia? Macam biasa, Ustaz. Relax. Tu nanti je dah. Nampak? Tetap ikut. Walaupun Allah dah rakamkan apa tipu helah syaitan nanti kepada kita lah ni, dia akan cerita pada akhirat nanti. Tapi kita tetap dengan hawa kita mengikut semua bisikan syaitan. Maka ia datang membisikkan kepada manusia supaya tidak puas terhadap apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Apabila kita berada di dalam maqam tajrid, yang mana separuh sebanyaknya waktu yang kita ada itu, kita hanya luangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya diisi dengan pelbagai zikir, baca Quran, salat dan segalanya. Maka dalam keadaan ini syaitan akan datang membisikkan. Perkara apa? Perkara duniawi. Itu dia kata, supaya tidak puas terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Dia bisik. Hang duk berzikir je. Nampak? Orang sebelah pun berzikir juga. Lepas tu dia pakai Mercedes. Hang takat kancil tak jadi. Tidak? Kan? Apa jadi? Maka manusia yang mendapat bisikan ini akan berasa, oh Allah, aku kena kerja keras ni. Nak kerja pula untuk mendapatkan hal duniawi tadi. Maka dia tinggal, contoh, dia tinggal zikrullah dia tadi. Tak? Dalam keadaan dia duk berzikir. Nampak? Senang tak bagi syaitan membisikkan kepada manusia? Kerana apa? Kerana di dalam diri seorang manusia itu, dalam zikrullah dia masih lagi ada dunia ayusibuha yang dia nak. Sebab tu ayah-ayah, ibu-ibu, zikrullah ini sebenarnya mendidik kita untuk menghilangkan hawa kepada dunia. Hawa nafsu, tamak tu kepada dunia. Tak? Tamak tak? Saya tanya, tamak tak? Ada rumah 2 pintu, tengok member sebelah buat 3 pintu. Oh, dia kata tak boleh jadi ni. Kan? Tambah belah ni jadi 3 pintu juga. Member buat 1 lagi tingkat, dia tambah 2 lagi. Nampak? Tamak tak? Lah sekali guna tak semua bilik yang ada? Tinggal 2 orang. Tak? Upah Indonesia mai duk cuci seminggu sekali. Betul tak? Pasal dah tak larat nak naik. Kan? Berlaku tak? Tak berlaku kot nampak sini. Tak? Nampak? Ini siapa pengaruh dia? Adalah syaitan. Jadi kita kena buang sikit-sikit benda tersebut. Di mana yang menyebabkan kerugian kita terhadap dunia kita itu sendiri dah rugi. Betul tak? Yang kita tambah 1 pintu itu, tak? Banyak tak kos dia? Banyak tak? Contoh, daripada kita tambah 1 pintu yang tu, yang mana pintu itu akan kekal menjadi pintu kita, betul tak? Dan kita mati masuk di dalam tanah, maka dia akan kekal menjadi pintu adik-beradik kita, tak? Pintu anak bini kita, sampai dia jual pintu itu, kan, menjadi milik orang lain. Habis tak pahala kita? Selesai. Tak? Pintu tambahan tadi tu. Dan satu lagi contoh, yang daripada dia buat pintu tambahan tadi, dia ambil kos itu, dia letakkan untuk menjadikan tambahan kepada Masjid Pajak Sorang, contoh, kan? Minggu depan Jumaat penuh.
tabung. Kan? Maka semua yang dia buat untuk menjayakan tambahan kepada masjid Pajak Song ni akan menjadi saham di akhirat. Mana lebih untung, saya tanya? Mana lebih untung? Pak duk fikir mana satu Ustaz? Untung mana? Tentunya lah untung yang menyebabkan saham akhirat kita berjalan. Kita mati pada hari ini, tempat yang kita sedekahkan untuk melakukan menambah masjid, tempat itu orang duduk, orang solat, orang zikir di situ, maka di situlah berjalannya pahala-pahala sampai hari akhirat. Tak roboh dah kot masjid ni sayang orang duduk di rumah kan, nak ganti lain pun ganti biar naik atas kan, macam tu tak ada masalah pun kan. Maknanya pembangunan masjid akan kekal sampai bila-bila. Jadi manusia itu mati tak, 3 perkara yang dia tinggal. Sedekah jariah termasuk di dalam 3 perkara tersebut. Jadi mana untung? Untuk menambah pintu ataupun untuk bersedekah jariah kepada pintu masjid ataupun pintu tempat-tempat rumah-rumah anak yatim ataupun sebagainya, sebagai dalam konteks sedekah. Maka ini yang disebut sebagai dalam keadaan kita menolak hawa nafsu dalam bertajrid kepada Allah Subhanahu. Itu dari konteks dunia, dari konteks orang yang berzikir. Tak, dari konteks orang yang berzikir. Kalau kita tengok contoh dia. Ini contoh dia. Mana dia? Dan selalu membayangkan kepadanya kesenangan. Itu apa ni? Perangai syaitan. Kemewahan, ketenangan orang yang lain untuk membangkitkan sifat tamak dan rakus. Bak senang, mewah. Tak? Selalu kita duk terbayang. Siapa yang tak terbayang? Lah ni kata nak hidup senang. Terbayang tak? Kalau boleh lah. Makan pun orang suap mu. Betul tak? Dan kalau kita tengok, makan ni kalau bersuap ni tak perlu kerja teruk nak dapatkan makan bersuap. Betul tak? Duduk hospital koma orang suap mak. Betul tak? Tak teruk. Hati-hati bila kita berada di dalam zikrullah. Perkara-perkara yang kita bayangkan tamak itu Allah uji. Kadang-kadang dalam zikrullah kita tamak asa kalau bolehlah duduk makan bersuap. Tak. Malah nak suap sendiri makan. Nak zikrullah aja. Allah bagi lumpuh orang suap 3 tahun. Betul tak? Dapat tak kita minta tu? Dapat. Jadi kena hati-hati dalam keadaan kita berada dalam tajrid. Jangan kita bayangkan dah. Jangan kita duduk kejak dah. Bak-bak berada dalam keadaan asbab. Kerana kita dah sampai dalam maqam tajrid yang mana semuanya kita duduk lapangkan masa kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Iri hati terhadap apa yang bukan bahagiannya, sehingga apabila ia telah melepaskan apa yang ia telah tenang. Ini syaitan. Kita dalam zikrullah kadang-kadang kita tenang. Dalam keadaan kita tenang pun kita tak tenang. Tidak? Contoh, ayah-ayah, ibu-ibu pencen dah. Cikgu, pengarah, kan? Kerani. Betul tak? Pencen selalu jabatan kerajaan lah, saya kata kan. Contoh, 1,000 tu kira dalam tangan dah tiap bulan. Betul tak? Allah bagi sihat, Allah bagi tenang, Allah bagi boleh nak mai berjalan. Okeylah. 1,000 tu boleh lah, tak ada masalah dah. Tak? Kereta ada, motor ada, cukup makan. 1,000 tambah. Betul tak? Apa kita fikir? Nak beli kain pelikat lagi. Kain ada tak? Ada. Lambak. Kan? Kalau ibu-ibu beli apa? Telekung. Bersusun. 10 telekung. Pakai satu ya.
kan? Duk pakai yang tu ya, contoh kan. Pakai satu ya. Lepas tu ayah tanya, ni telekong lain ni nak pakai bila? Hari raya. Hari raya beli telekong baru lah, tambah lagi sebelah tahun depan. Contoh macam tu. Jadi dalam keadaan kita dah tenang, waktu tu kena hati-hati. Bila kita dalam keadaan tajrid, tenang, syaitan akan datang mengganggu, membisikkan segala-galanya. Dan saya rasa ayah-ayah, ibu-ibu pun akan terasa terjadi perkara yang sebegini. Betul tak? Baik. Gagal amal perbuatannya dan kecewa. Baik. Apabila kita berada dalam keadaan tenang tadi, tiba-tiba kita kehendakkan sesuatu yang baru. Kita nak letakkan kita dalam peringkat asbab. Dalam keadaan kita ni, kita nak menyusahkan diri kita sendiri. Tiba-tiba dalam ikhtiar kita itu, kita gagal. Apa jadi? Kita akan kecewa. Sesuatu yang ingin dicapai melebihi takdir yang tertulis akan menyebabkan seseorang itu berputus asa. Allah dah letak dah takdir kita supaya kita tenang, duduk berzikir, umur 80, umur 60, tak payah buat apa-apa. Tapi kita duk ingat, balik masjid ni ingat, ustaz, ya, nak buka kedai makan asal. Nah, tak? Anak-anak dah duk bagi dah, pencen dah dapat dah. Contoh kan, nak buka apa? Ingat nak buka kedai cendol dah. Kan? Ni tak ada kena mengenal dengan orang jual cendol lah. Contoh. Kan? Jadi kita berkata, boleh lah pakcik, try lah tengok. Kan? Dia pun start buat cendol. Modal RM100. Hari pertama rugi. Hari kedua rugi. Hari ketiga rugi. Betul tak? Kita tanya, macam mana pakcik? Untung? Ustaz, rugi. Lepas tu, tak apa, kita cuba lagi ustaz. Hari keempat rugi. 5 rugi. Tanya, macam mana pakcik? Rugi ustaz. Lepas tu, tak apa, kita cuba. Rugi. Adakah kerugian itu terhadap duit atau seluruh masanya itu rugi? Saya nak tanya. Tak. Orang berniaga ni jarang duduk masjid. Contohlah saya kata kan. Kalau buka perniagaan, dia berniaga condol, dia seorang je buat, tak ada pekerja kan. Kalau dia buka pukul 2 lah, lepas mayang zuhur lah kata-kata kan, dia berhenti tak semayang asar? Nak tanya lah kan. Tak imam kuning pula kan. Dia kata, ustaz, kedai saya buka pukul 2, tutup pukul 10, ikut PKP 10 malam. Lepas tu solat maghrib mana? Kedai ada solat surau saya buat. Nampak tak? Dulu sebelum buka berniaga, duduk semayang di masjid. Betul tak? Bila berniaga, semayang mana? Semayang kat kedai. Seorang-seorang ke? Seorang-seorang. Yang jarang saya tengok, tak pernah jumpa lagi lah saya tengok apabila azannya, seorang pengurus kedai itu tutup kedai dia, hai pekerja semua ambil semayang, kita solat berjamaah. Ada pernah? Kalau boleh buat macam tu tak ada masalah. Buka kedai roti canai malam. Siang tak ada ustaz kedai roti canai dia pagi saja. Malam ni orang balik kerja 5.30. Kita buka pukul 5 ustaz, sampai pukul 12 boleh jalan tu dia kata. Betul tak? Mayang maghrib, kuliah, mayang isyak. Ada tak? Duduk tebak roti canai serang kan. Nampak? Dalam keadaan Allah bagi masa, kita cuba untuk mencari lebih. Padahal takdirnya itu banyak tu je, maka dia rugi. Adakah dia rugi itu menyebabkan duit dia habis itu? Sebenarnya duit dia tu tetap kekal, pencen 1,000. Betul tak? Dia duk rasa rugi sebab memang Allah nak bagi takdir dia itu hanya 1,000 sahaja sebulan. Sebab itulah perniagaannya tak ke mana. Tak. Dalam keadaan dia duk rasa nak lebih. Itu yang memilih duduk di dalam keadaan tajrid, dan bila Allah letak dalam keadaan tajrid, dia gaduh nak pergi cari duduk dalam keadaan asbab. Firman Allah yang menunjukkan bagaimana tipu daya syaitan
terhadap bapa Adam dan Hawa alaihissalam. Dalam surah Al-A'raf, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala ma nahakuma, auzubillahi minasyaitanir rajim, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakain. Nampak? Apa kata syaitan? Dalam keadaan Adam dah tenang, dalam cerita Adam alaihissalam, apabila diciptakan Adam berada dalam syurga seorang-seorang, hadis sebut Adam sunyi. Tak. Ini tak ada apa lagi. Adam sunyi, maka Allah ciptakan Hawa daripada sebahagian a'dha' jismu, sebahagian daripada badan dia. Tiba-tiba satu hari Adam celek mata, ada pasang dia, nama Hawa. Nampak? Selesai tak hidup Adam dalam syurga? Selesai tak? Selesai. Makan Allah bagi. Tak, saya cerita pasal syurga ni banyak lah kan. Banyak kali dah. Terengi nak makan garam belacan ada ya, tak payah duduk tumbuk. Kan? Ma tashtahil anfus. Kan? Mi goreng, mi kuah, gulai semilang ada. Betul ke ustaz? Ma tashtahil anfus. Gulai kepala jenahak pun ada, jangan bimbang. Kut-kutlah orang Melayu kita terengi sangat nak makan gulai lepas ni. Kan? Ada. Teringin je ada. Selesai dah. Makanan Adam, hiburan Adam, selesai dah. Ada Hawa untuk menenangkan jiwa dia, selesai tak? Dan Hawa ada Adam untuk menenangkan jiwa dia, selesai tak? Kehidupan syurga itu penuh dengan kesempurnaan, dan kesempurnaannya itu ada Adam dan Hawa. Tapi apa kata syaitan? Syaitan mai, dia kata apa? Cuba tengok perkataan malakain, kan? Bulat perkataan malakain. Malakain itu bermaksud memiliki. Nampak? Syaitan datang kepada Adam dan Hawa, membuat satu da'iyah bahawa, hei Adam, hei Hawa, hampa duduk ada dalam syurga ini. Siapa milik syurga? Nak abang lagu tu. Siapa yang milik syurga lah ni? Dah tentunya jawapannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Itu sebab Allah letakkan kalimah malakain, yang mana itu yang syaitan sebut. Jadi perasaan tamak manusia itu bukan nak kata kepada Nabi Adam, tidak. Nak menghuraikan perkataan malakain itu, menunjukkan bahawa sifat manusia itu daripada start zaman Adam dulu sampai hari ini, tamaknya tetap ada. Tidak. Contoh yang paling kecil tamaknya, contohlah kan, ibu-ibu kalau rasa masakan bubuh dah garam, betul tak? Tak masin dah. Betul tak? Buh lagi tak? Buh lagi tak? Buh lagi. Tak masin lah ustaz. Buh lagi tak? Buh lagi. Tamak tak? Itu tamak yang kecil untuk diri sendiri. Padahal kita tahu kalau banyak garam, penyakit darah tinggi, kan? Gula pula, kucai gula, kucai. Ayah kata tak manis. Buat kopi apa? Dah kopi tu pahit. Kena kopi kapal api ya. Kan? Dia kata buh lagi gula, tamak tak? Untuk diri sendiri, yang paling kecil sekali. Yang paling kecil. Lah kita tambah gula. Jadi siapa yang berpenyakit? Kita ataupun siapa? Kita. Kerugian kepada siapa? Kita. Dengan kerana tamak yang sedikit. Maka perkataan malakain ini, tamaknya sifat manusia yang ada dalam diri Adam untuk memiliki jannah. Nampak? Pada waktu tu dia dengan Hawa duduk dalam jannah. Milik dia ke? Tidak. Milik Allah. Tapi kalau dia makanlah, katakan syaitan kata akan jadi milik dia. Kalau dia makan, kalau dia duduk dalam tu, jadi milik dia tak? Tak akan jadi milik dia sampai selama-lamanya. Berkaitan dengan milik ini, kita tanya, rumah yang kita beli itu milik kita tak? Nama sahaja, Ahmad, Fahmi, Osman. Beli hari ini, esok meninggal, milik siapa? Nak tanya. Waris Ahmad, Fahmi, Osman. Betul tak? Habis. Ogi tak? Ogi tak tadi tanya? Ogi tak?
Macam saya segan nak jawab, bila dah beli dah ustaz, nak buat lagu mana? Kan? Nampak? Jadi kita di atas muka bumi ini ada dalam sifat yang dalam keadaan tamak walaupun sedikit. Ini Ibn Athaillah nak mengikis perasaan tamak itu supaya jangan jadi besar. Hak kecil pun jadi masalah dah. Tak? Mana ada orang nak beli tapi dia buh nama orang. Betul tak? Kan? Dia nak beli sesuatu, dia buh nama orang. Ada? Kan? Beli rumah, buh nama jiran sebelah. Jenuh dia kata, ustaz, duk kerja beli rumah lepas ni. Tak ada. Ada sedikit ketamakan, tapi itu tak ada masalah. Cuma bila kita tamakkan, tamak itu menjadi semakin besar, semakin besar, semakin besar. Adam dan Hawa rasa patutnya yang menjadi raja dalam jannah itu kita dua. Tak? Sebab tu syaitan sebut perkataan malakain dan au takuna minal khalidin. Sebab apa dia letak alif lam? Al khalidin. Khalidin itu kekal selama-lamanya. Sebab apa dia letak alif lam? Untuk menjadikan kalimah itu ma'rifah dan membuktikan bahawa apabila syaitan sebut al khalidin, Adam faham dia akan berada di samping Allah Ta'ala mentakbir alam. Al-Khalidin siapa? Hanya Allah sahaja, Al-Khalid. Tapi syaitan kata, hang pun boleh jadi macam Allah, Al-Khalid. Allah tegaskan dalam surah Al-Ikhlas. Tak? Allahu As-Samad. Tak ada perlu siapa-siapa pembantu. Sama ada Adam ataupun Hawa. Sama ada Jibril ataupun Malakain. Malaikat-malaikat penjaga syurga dan neraka. Nampak? Tak perlu siapa-siapa. As-Samad. Tapi syaitan kata takkan tak mau duduk bersanding dengan Allah Ta'ala mentakbir alam. Al-Khalidin. Sebab tu kita kena tengok betul-betul perkataan. Kenapa Allah letak perkataan Al-Khalidin? Ini Allah rakamkan kata-kata syaitan di dalam jannah dulu. Maka terbayang dalam diri Adam dan Hawa ketamakan memiliki jannah dan ketamakan menjadi Tuhan. Sebab tu dia melanggar perintah Allah. Tak? Dalam cerita surah Al-Baqarah, langgar perintah Allah. Apa jadi? Allah buang daripada syurga. Dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, adakah Adam kalau tidak makan buah tadi akan duduk, akan dibuang ke dalam syurga atau akan kekal di dalam jannah? Adam dan Hawa adalah dua sepasang manusia yang diciptakan oleh Allah. Tugasnya apa dia? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tugas dia adalah khalifah di atas muka bumi. Mustahil tugas tu akan bertukar. Tidak akan bertukar sama sekali. Lagu mana Adam buat pun, kerana takdirnya telah ditetapkan sebagai khalifah di atas muka bumi. Tapi nampak tak? Adam faham tak benda ni? Faham. Tapi kenapa? Diwaswaskan oleh syaitan. Dan kadang-kadang kalau kita tengok dalam Al-Quran, kebanyakannya manusia yang diwaswaskan oleh syaitan ni, yang cepat terpengaruh ni, adalah di kalangan manusia-manusia yang tenang. Tenang. Imai duduk kat kita, Allah bagusnya berzikir. Nampak? Berzikir lah kerja. Tak? Orang tak panggil pun ustaz. Nampak? Orang tak panggil pun ahli sufi, tapi zikir pun tak sanggup. Patut tu imam mai mesti bagi salam, puji hang. Dia kata sungguh patut hang jadi tu imam. Gaya tu imam mai dia duduk depan. Tu imam mai duduk depan 3 kali. Tu imam tolak terus. Tolak. Nampak? Kenapa? Kerana was-was syaitan. Itu bagi orang yang beramal dalam keadaan dia tenang, dalam keadaan amal. Banyak lagi konteks yang kita boleh bagi contoh. Azan
Kita sampai pukul? Oh, tu. Sekejap angkat tangan. Lampu merah. Saya nak bagi perenggan ni je. No? Baik. Tak mana dah lupa berhenti ya tadi. Terkejut. Baik. Artinya berkata syaitan, Tuhan tidak melarang kamu mendekati pohon ini melainkan supaya kamu tidak dapat mencapai kedudukan malaikat. Bukan malaikat ni. Kedudukan memiliki. Atau tidak dapat kekal dalam syurga, atau tidak dapat bersanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memerintah dunia ini di yang rash. Baik. Dalam keadaan syaitan berwas-was kepada Adam, dalam keadaan Adam dan Hawa mempunyai perasaan tamak, di situ dalam konteks itu terdapat tomahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ditohmah Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang syaitan tohmah Allah Subhanahu Wa Taala? Ni, syaitan melakukan tomahan bahawa Allah sebenarnya tak ikhlas kepada penciptaan Adam dan Hawa. Tak ikhlas dalam menceritakan, dalam memberitahu Adam dan Hawa berkaitan kedudukan mereka. Nampak? Pasal apa? Dia kata, Tuhan kalau yang tak bagi tu bukan pasal apa. Nampak? Kan? Kalau hampa makan je, nescaya duduk bersanding lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Satu tomahan. Makan ke tak makan ke, Adam dan Hawa akan kekal selama-lamanya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh menjadi Tuhan. Nah, kita manusia ini, lagu mana kita buat berzikirlah 20 juta kali pun tak akan menjadikan kita ini Tuhan. Itu kena ingat. Lagu mana pun kita ada karamah, lagu mana kita boleh terbang pun tidak akan menjadikan kita Tuhan. Tapi apa yang berlaku pada Fir'aun? Kaya raya, segala-galanya. Dia ada sihir, ahli sihir yang dapat meramalkan apa akan bakal terjadi. Dan dia boleh bagi tahu rakyat dia, esok akan jadi macam ni, esok akan macam ni. Dan pada waktu tu Fir'aun lah yang paling berilmu. Tak, tapi seilmu mana pun Fir'aun, dia tidak boleh menjadi Tuhan. Itu dia. Itu yang cerita yang dalam ni. Nak sambung ke? Boleh? Sikit lagi lah, sikit. Pukul 9 boleh? Pukul 9 ke 8.45. Angkat tangan tu. Siapa yang nak berhenti angkat tangan. Baik. Dan apa kata lagi? Dan firman Allah Ta'ala, fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yubla la yabla. Perkataan tadi, khuldi, mulkin, menjadi kekal bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan memiliki alam ini, bukan setakat jannah sahaja. Nampak? Itu kata-kata syaitan. Maka menunjukkan kepada kita bahawa dalam keadaan kita tajrid, Adam duduk di dalam jannah itu dalam keadaan tajrid, tak perlu buat apa-apa. Betul tak? Tapi dia masih tamak kepada sesuatu untuk dimiliki. Jangan kita duduk dalam keadaan Allah bagi kelapangan, tapi kita duduk rasa nak keluar dari kelapangan itu, cuba untuk mencari kesibukan duniawi, sehingga menyebabkan kita sikit-sikit lupa kepada amalan kita setiap hari yang kita duk bawa. Orang yang berilmu macam tu juga. Dapat satu ilmu. Hari ni ustaz ajak kena solat duha 12 rakaat daripada pukul 7.30, 8 sampai pukul 5 minit sebelum masuk zuhur. Tidak dapat ilmu. Maka dia buat solat duha seminggu, solat duha. Apa jadi? Syaitan bisik, takkan solat duha je. Nampak? Ketenangan dia seminggu itu diganggu dengan satu bisikan, takkan solat duha je. Apa dia jadi? Sungguhlah juga nak kena mengaji lagi. Tidak? Baik, mengaji di situ
dah jadi hilang istiqamah dia dalam solat duha. Betul tak? Dia mengaji pula sunat qabliyah ba'diyah, maka dia ada dua kewajipan dalam dia melakukan solat sunat. Bukan wajib solat sunat tak, maksudnya dia nak berikhtiar lebih, maka dia ada dua benda dia kena buat, solat duha dan solat sunat qabliyah ba'diyah. Maka apa jadi? Dia baru belajar solat duha seminggu, dia baru buat. Tiba-tiba dia nak nak buat lagi solat qabliyah ba'diyah, maka satu sat-sat dia buat, sat-sat dia buat yang ni. Betul tak? Sat-sat dia buat yang ni, sat-sat dia buat. Solat duha yang perlu habis 12 rakaat dah jadi 6 rakaat. Tak? Zuhur qabliyah ba'diyah yang patut 4 rakaat, 8 rakaat dah jadi 2. Nampak? Istiqamah tak? Syaitan berjaya memecahkan istiqamah seseorang yang sedang beristiqamah. Jadi hati-hati. Itu. Tamak dia tu, tamak dari segi ilmu. Habis itu apabila kita dalam berilmu, kita belajar satu, istiqamahkan dalam perkara tersebut. Tak, solat 12 rakaat kena habis. Setahun dah duduk solat 12 rakaat. Tak. Dan sambil-sambil kita mengaji ilmu, kita sulam dengan solat qabliyah ba'diyah. Tak. Jangan tinggal. Syaitan kata, Allah 12 rakaat mesti hang letih. Tak. Nu sunat qabliyah ba'diyah duk buat dah. Boleh tampung kot dia. Kan? Tak, kita fikir aku tu tak? Kan? Sunat qabliyah ba'diyah ada 5 waktu kali 2. Ustaz. Kan? Bolehlah takat nak terlepas 2 rakaat duha. Hari ni dia boleh jadi 10 rakaat duha. Minggu depan tengok 2 rakaat sahaja duha. Tu pun berat. Betul tak saya kata? Daripada mana dia dapat macam tu? Wasa syaitan. Tak? Memecahkan istiqamah yang ada dalam orang-orang yang Allah bagi kelapangan berada dalam tajrid. Artinya maka membisikkan syaitan, ia berkata, hai Adam, sukakah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi? Sebenarnya dia bukan pohon khuldi. Pohon tu tak boleh nama khuldi. Bukan nama pohon itu khuldi. Khuldi itu bermaksud selama-lamanya. Satu pohon. Bolehkah aku tunjukkan kepadamu satu pohon ala syajaratin al-khuldi wa mulkin la yabla. Syajaratin al-khuldi, yang apabila engkau makan daripada buah itu menyebabkan engkau akan kekal selama-lamanya. Itu faham dia. Orang duduk canang semua. Oh, ada makan pokok khuldi dah. Bukan nama dia. Khuldi itu bukan nama pokok tu. Sifat kepada apa yang terjadi selepas Adam makan. Kalau Adam makan, apa yang terjadi? Bisikan syaitan. Baik. Dan kekayaan yang tak akan habis. La yubla maksudnya tak akan musnah. Iaitu pemerintahan alam ini yang syaitan janjikan kepada Adam alaihissalam. Dan yang kita tengok ini, perenggan ini, saya ambil sikit ini, contoh daripada seorang yang berada di dalam keadaan berzikir kepada Allah. Dia duduk di dalam keadaan asbab, dia berzikir kepada Allah, dan tingkat dia masih lagi asbab. Hari ini dia berzikir, esok dia ada tanggungjawab, dia ada kena buat tanggungjawab ni, dia datang lagi berzikir dan dia ada tanggungjawab ni. Satu hari, apa dia kata? Beberapa kali saya telah meninggalkan usaha kasab tetapi terpaksa kembali berkasab. Nampak? Kita cuba untuk tinggalkan, tak mau dah cari rezeki, tak pilih untuk mencari rezeki. Lah kali kita berada dalam keadaan susah. Betul tak? Tiba-tiba bila kita susah, kita salahkan pilihan kita itu. Tak? Jadi bila kita salahkan pilihan kita, kita kembali balik. Tak mau duduk dalam keadaan zikir. Tak? Sebab kita dah susah. Sehingga akhirnya akulah yang ditinggalkan oleh kasab itu. Rupanya ni dalam konteks tajrid tadi. Apabila kita dah rasa susah, kita tinggal, kita pergi kerja. Mula-mula kita tinggal kerja, kita berzikir. Contoh. Kemudian kita waktu berzikir tu rupanya dah tak ada duit, tak boleh makan apa semua. Kita tinggalkan zikir itu, kembali bekerja. Nah, apa katanya lagi? Maka tidaklah aku kembali kepadanya
rupanya kerja itu menyebabkan dia, apabila dia memilih untuk bekerja semula, kerja itu menyebabkan dia lalai untuk berzikir. Jadi dalam keadaan kita berada dalam keadaan tajrid, kita pilih asbab, tiba-tiba kita rasa susah duduk dalam keadaan, kita berada dalam keadaan asbab, kita pilih untuk tajrid, tiba-tiba kita berada dalam keadaan tajrid itu susah, seolah-olah Allah tak bagi apa-apa, padahal itu ujian untuk kita tak anggap sebagai ujian. Maka kita mencari asbab, dan dengan carian kepada maqam asbab tadi menyebabkan kita tertinggal terus berzikir ataupun beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, melalaikan kita dengan amalan syariat kita. Jadi itu kena hati-hati dalam perenggan yang nombor 2 ini. Iradatuka al-asbab ma'a iqamatillah iyyaka fi tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Kita berhenti di situ insya-Allah. Akan sambung perenggan yang terakhir, yang seorang ni contoh, kita berhenti di seorang murid merasa tu, berhenti kat situ insya-Allah. Baik. Ada soalan? Kotlah tak faham berkaitan dengan asbab lagi, tajrid lagi. Duduk dalam keadaan macam mana? Kita ni hari ini duduk macam mana? Boleh tanya. Dalam konteks apa? Ada soalan? Tanya. Tanya, jangan malu. Nak tanya malu pergi. Ya. Apa dia? Ambil mikrofon. Bagi mikrofon. Tak dengar? Tak ada tanya. Baik, insya-Allah. Jadi tak ada tanya no, insya-Allah. Yang baik dan buruk itu datang daripada Allah. Saya harap semua fahamlah. Kalau tak faham nak tanya kat belakang pun boleh. Jangan segan-segan, sebab perkara ini dia dalam bidang akhlak dan memperbaiki setiap amalan kita seharian. Dari segi keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan susah hati kalau ustaz saya ni tak boleh lagi nak ikut, buat biasa-biasa dulu, tak ada masalah, tak ada masalah. Kita belajar ini adalah untuk kita, bukan untuk kita bagi hukum kat orang lain, oh dia ni macam ni tak, untuk kita supaya kita lebih dapat beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih ikhlas dari hari ke hari ke hari, insya-Allah. Saya doa kita berada dalam keadaan macam tu sampai Allah ambil hayat kita. Amin, insya-Allah. Baik. Yang baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon ampun dan maaf di atas segala kesilapan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi husri illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'daha tafarruqan ma'suma. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu 'anna wa akrim wa awsi' wa sahhil 'alaina umurana fil hayati dunya wal akhirah wa'atina as-sihhah washfina min kulli marad innaka anta shafi la shafi illa anta wa a'idna min al-bala'i wal waba' wa a'idna min 'adhabil qabri wa a'idna min 'adhabin nar. Allahumma adkhilna al-jannata مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء والنقم ادفع عنا يا الله ارفع عنا يا الله اكشف عنا يا الله من كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وشدة ونقمة وفتنة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا يا الله alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.